Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan bincangkan hari ini 1 hari 5 soalan objektif. Okey, dalam program 1D 5Q. Mari kita tengok soalan yang pertama. Okey, ketumpatan laju pecutan dan cas elektrik ialah, alright. Kalau dia kata kuantiti asas kita ingat balik kuantiti asas ada 7. Okey, base kuantiti kita ada jisim, mass, kita ada panjang, kita ada suhu, kita ada masa T, dan lepas tu kita ada arus elektrik, dan kita ada lagi keamatan berluminosity, okay, B, dan juga kita ada kuantiti bahan N. Okay, ini semua adalah kuantiti asas, yang mana kalau dia kata base kuantiti memang tak ada satu pun dalam ni, bermaksud yang A ni tak boleh dijadikan jawapan lah, masalah. Okey, adakah dia kuantiti skala? Kuantiti skala, kalau kita tengok pecutan ini adalah kuantiti vektor. Alright, dia adalah kuantiti vektor, ini kuantiti vektor. Sebab dia ada arah dan magnitude. Jadi kuantiti vektor adalah sesuatu yang mempunyai arah dan magnitude. Okey, jadi laju adalah kuantiti skala. Maka kuantiti skala pun tak boleh jadi jawapan, kuantiti vektor pun tak boleh jadi jawapan, sebab ada vektor, ada juga skala kat sini bercampur. Cas elektrik ni simbolnya adalah Q. Okey, dia bukan arus elektrik simbolnya I. Okey, berbeza kat situ, jadi jawapannya adalah C. Okey, yang seterusnya soalan nombor 2. Okey, yang seterusnya soalan nombor 2. Ralat bersistem boleh dikurangkan dengan, adakah pemerhati yang berlainan, membuat pengukuran pada waktu yang berbeza, mengulangi eksperimen dan kira nilai purata, dan mata pemerhati berserenjang dengan bacaan ataupun dengan skala bacaan alat. Ini adalah ralat, kita panggil dia sebagai ralat parallax. Okey, parallax ataupun parallax error. Okey, ralat parallax ini adalah random error ataupun ralat rawak. Dia bukannya ralat bersistem. Ralat bersistem ni disebabkan oleh alat. Okey, disebabkan oleh alat. Maksudnya alat itu ada masalah lah dari segi bacaan atau ralat. Biasanya ralat bersistem ni contohnya adalah ralat sifar. Ralat sifar. Macam mana ralat sifar? Belum buat bacaan dah ada bacaan. Kita belum letak lagi, contoh kita ada angkut vernier, kita belum ukur, dia punya rahang rapat tapi dah ada bacaan. Itu menunjukkan ralat sifar. Okey. Ataupun kita panggil dia end error, ralat hujung. Kita ada juga ralat hujung. Ralat hujung ni biasanya terjadi pada pembaris meter tu. Kalau pembaris meter tu kan ada, kalau pembaris yang kayu tu dia memang ada kosong tu ngam-ngam dekat hujung, paling hujung. Kalau pembaris biasa ni dia ada gap, lepas tu baru ada skala dia. Yang ni memang dimulakan skala kosong tu dengan di paling hujung. Ralat end error, kita panggil dia end error. Okey, ini semua alat disebabkan oleh sistem yang salah. Jadi kalau kita ambil guna pemerhati yang berlainan pun tidak akan memberi apa-apa keputusan yang baik, disebabkan alat tu yang rosak. Membuat pengukuran pada waktu beza pun tak akan beri kesan. Mata pemerhati pun tidak. Maka jawapan yang paling tepat adalah kita kena ulang, ambil beberapa bacaan dan kiralah nilai purata dia. Ataupun kita calibrate balik. Calibrate itu maksudnya kita setting balik supaya dia lebih baiklah, lebih jitu jawapannya. Okey, nombor 3. Raja menunjukkan satu tayar basikal yang kempes dan telah dipam untuk meningkatkan tekanan dalam tayar. Alright, dalam tayar dia pam. Infra manakah yang betul? Ya, bila dia pam, kita nampak dia punya Borden gauge ni naik, ataupun tolok Borden itu meningkat bacaan dia. Tekanan bergantung kepada jisim. Lepas tu tekanan bergantung kepada suhu. Yang ni tekanan bergantung kepada isi padu. Semua ni memang ada kaitan, tetapi untuk kes yang ni tekanan bergantung kepada tenaga kinetik, tidak ada kaitan dengan yang ni. Bermaksud bila kita pump, kita sebenarnya menambahkan jisim gas. Okey, kita menambahkan jisim gas. Bermaksud dalam kes ini jawapan yang paling tepat ialah bergantung kepada jisim. Kalau bergantung pada suhu, contohnya tekanan dia sebelum tu rendah, tapi bila kita jalan jauh, disebabkan dia semakin panas, friction, dia ada geseran dengan jalan, maka dia akan jadi meningkat suhu tersebut. Itu baru kita boleh sebut tekanan bergantung kepada suhu. Ataupun bergantung kepada isi padu, kalau kita kecilkan dia punya tayar atau membesarkan tayar, itu bergantung pada isi padu.
maka yang last kali, yang ni pun tak boleh jawapan, yang D ni. Kerana yang D ni bergantung kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetik sendiri bergantung kepada suhu. Ingat, okey, kalau suhu meningkat maka tenaga kinetik juga akan meningkat, bergantung itu berdasarkan kepada teori kinetik jirim. Okey, nombor 4. Okey, Raja menunjukkan seorang budak lelaki di atas buaian. Budak lelaki itu memecut ketika bergerak dari kedudukan A ke B dan dia mengalami nyah pecutan ketika bergerak dari B ke C. Okey. Yang manakah graf dia? Okey, maksud dia pecut, lepas tu nyah pecutan. Kalau kita tengok yang ni, kamu kena ni ya. Tengok je, sepatutnya kamu dah boleh tahu. Okey, kalau graf V melawan T, kecurunan adalah mewakili pecutan. Okey, kalau kecurunan negatif, akan, ini kita panggilnya pecutan seragam. Kalau kecurunan negatif, dia adalah nyah pecutan seragam. Okey, dalam kes ni dia cakap tadi mula-mula memecut, lepas tu nyah pecut, maka jawapan dia memang inilah confirm. Kalau yang ni pula, yang ni dia nyah pecut dulu, lepas tu baru memecut. Yang ni nyah pecutan saja, yang ni pecutan saja, maka yang lain semua bukan jawapan. Seterusnya, dan soalan terakhir untuk hari ni. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 5. Situasi manakah menunjukkan hukum gerakan Newton pertama? Okey, hukum gerakan Newton pertama dia sebut apa? Objek itu akan kekal dalam keadaan pegun atau bergerak dengan laju seragam jika tidak ada daya luar yang bertindak ke atas dia. Alright, maksudnya kalau dia sedang bergerak, dia akan teruskan keadaan gerak dia, atau dalam keadaan pegun dia akan terus kekalkan keadaan pegun. Nah, ini sebenarnya ada kaitan dengan inersia. Okey, kalau kita tengok pilihan jawapan ni, yang A ni, ini melibatkan daya ni, daya kalau F sama dengan MA itu, maka dia ada kaitan dengan hukum Newton kedua. Yang B ni pula biasanya untuk kalau ditangkap bola ataupun ni, dia lebih kepada daya impuls. Okey, daya impuls. Yang ni, yang ketiga ni adalah hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton ketiga. Kalau FMA ni adalah hukum Newton kedua. Jadi hukum Newton pertama yang ni lah. Kalau motor tu dah bergerak, tiba-tiba motor diberhentikan, tapi berada yang bawa motor ni, maka dia akan terhumban ke hadapan disebabkan dia dalam keadaan gerak. Bila diberhentikan dengan paksa, maka dia akan cuba untuk teruskan keadaan gerak dia. Okey, sampai situ dulu untuk hari ni. InsyaAllah ada rezeki, ada umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.